Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua murid-murid. Alhamdulillah pada hari ini Anda masih bersama Muadib dalam pendidikan kesihatan tahun 3. Jadi hari ini kita masih lagi dalam unit ke-11, yaitu apa unit ke-11 hari itu murid-murid? Kita tengok balik. Jaga diri sehat emosi. Ini kita sudah belajar. Minggu lepas, kita sudah belajar nih. Sekarang ni kita akan lihat kepada muka surat 70, yaitu cegah sebelum padah. Cegah sebelum padah. Kita perlu berkata tidak kepada perlawanan rokok. Merokok membahayakan kesihatan diri dan persekitaran. Tengok sini, dia tanya, bagaimana kamu menolak perlawanan merokok? Bagaimana kita menolak perlawanan merokok? Tunjuk isyarat tidak merokok. Ataupun jangan ambil rokok jika dipelawa, katakan tidak pada rokok. Kenapa kita perlu katakan tidak pada rokok? Kenapa kita tidak ambil saja? Kenapa? Sebabnya banyak kesan buruk akibat merokok. Yang kita isap itu ialah banyak bahan kimia termasuk asap rokok yang membahayakan kesihatan. Bukan sahaja kita yang mendapat penyakit, malah orang yang terdekat juga boleh terdedah dengan bahaya asap rokok. Tengok sini, apa dia cakap? Perokok terdedah kepada risiko kanser paru-paru dan juga stroke. Paru-paru. Paru-paru ni fungsi dia untuk kita menarik nafas oksigen. Bila rosak, macam mana kita menarik nafas kita? Nak kita susah. Pernah kamu nampak ke ikan? Ikan yang tidak ada air. Macam mana mulutnya? Begitulah tu. Kalau sudah tidak ada oksigen, susah untuk kita menarik oksigen apabila paru-paru kita sudah rosak akibat merokok. Apa kesan lain lagi? Kesan lain lagi batuk dan juga lelah. Batuk-batuk. Lelah ni apa? Lelah ni macam kepenatan, kepahayahan, susah menarik nafas. Inilah lelah ni. Dalam bahasa kampung kita bilang ampus. Ampus iaitu susah kita menarik nafas. Batuk. Batuk sudah dah siap-siap. Gitu kan. Dan boleh menyebabkan kebakaran. Betul. Kenapa boleh kebakaran? Puntung rokok yang masih menyala, tiba-tiba kita terbuang ke dalam tempat yang mengandungi minyak petrol. Malatop rumah kita. Kita terbuang pula di tempat yang boleh mudah terbakar. Contohnya macam rumput yang kering. Tidak kita sedar, tiba-tiba terbakar lagi. Kita terbuang pula puntung rokok ke dalam berdekatan dengan kayu yang kering ataupun daun-daun yang kering. Kita terbuang pula puntung rokok tu yang masih bernyala-nyala tu. Kita terbuang di mana? Terbuang di dekat tilam contohnya. Terbakar. Jadi boleh menyebabkan kebakaran dan ianya tidak mustahil dan pernah berlaku. Sebab itulah kena tolak bila ada orang memberikan kita rokok. Yang seterusnya ialah nafas berbau. Memanglah nafas berbau. Sebab apa? Bau rokok ini sangat busuk. Bau rokok sangat busuk. Kerana rokok ini mengandungi bahan-bahan yang tidak baik untuk kesihatan. Dan bahan-bahan ini boleh menyebabkan bau busuk pada mulut kita. Jadi nafas kita berbau lah. Jadi kita bercakap pun dengan orang-orang tutup hidung. Kita bercakap dengan orang pun orang tak suka. Kenapa? Sebab nafas kita berbau. Suka kamu bercakap sama orang yang bau mulut? Suka kamu? Tidak kan? Begitulah juga orang lain tidak suka apabila bercakap dengan kamu dalam keadaan mulut kamu berbau akibat merokok. Begitu. Tengok sini. Berdasarkan statistik, punca kebakaran di Malaysia, puntung rokok merupakan antara punca tertinggi penyebab kebakaran. Kan? Mana sudah bilang tadi? Saya bilang tadi tidak mustahil berlaku dan ianya pernah berlaku. Dan statistik menunjukkan kebakaran akibat puntung rokok di Malaysia tinggi. Tengok. Okey, tengok sini yang merah-merah ni.
Apa yang merah-merah ini tulis? Dibilang sini senaraikan 2 lagi kesan buruk akibat merokok. Kita sudah belajar kesan buruk akibat merokok ini antaranya ialah merokok terdedah kepada risiko kanser paru-paru dan juga stroke. Stroke ni apa? Stroke ni pula lupa bagi tahu tadi. Stroke ni ialah apabila pembuluh darah itu pecah. Pembuluh darah tu di bahagian tengkuk pecah akibat inilah merokok ni kan. Maka stroke lah jawapannya. Batuk dan lelah kita sudah tahu, nafas berbau dan menyebabkan kebakaran. Sekarang ni muadib mau murid-murid cari pula 2 lagi kesan lain akibat merokok. Kesan buruk akibat merokok. Kalau mau tahu kena layari laman Sesawang www.infosehat.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang bahaya merokok. Yang di sini yang ini. Yang itu. Kecil pula dia. Tengok. Rokok. Muka surat 71 pula. Rokok telah boleh membahayakan kesihatan perokok dan orang sekitarnya. Tengok sini. Hindari perokok. Bagaimana cara kita untuk menghindari daripada perokok? Tutup hidung dan mulut dan segera beredar. Ini. Tutup hidung dan mulut dan segera beredar. Jangan pula kamu tunggu sana sampai habis desa perokok. Nak bagus kan untuk kesihatan. Jadi larilah, beredarlah daripada perokok. Tunjukkan isyarat dilarang merokok kepada perokok. Tapi kalau mau tunjuk dengan bagus-bagus. Jangan tunjuk, pakcik jangan merokok gitu. Tak boleh, nanti pakcik tu marah kita pula. Tapi tunjuk dengan cara yang sopan. Pakcik, dalam premis ni pakcik tidak boleh merokok pakcik. Ya kena. Ya pakcik. Gitu. Faham? Bagus. Lepas tu seterusnya jauhi orang yang merokok. Sama macam yang tadi tu. Segera beredar. Lepas tu laporkan kepada guru atau orang dewasa yang dipercayai. Kalau kita nampak ada siapa-siapa merokok, kawan-kawan kita kah, abang kita kah, yang merokok, bagi tahu sama ibu bapa kita. Bagi tahu dengan kita punya guru kalau berlaku di sekolah, bagi tahu, jangan tidak bagi tahu. Sebab bila kita bertindak untuk bagi tahu, sekurang-kurangnya kita menyelamatkan nyawanya dan nyawa orang lain daripada penyakit yang berbahaya. Okey. Tengok sini yang ungu ni. Apa dia cakap sini? Orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok dari persekitarannya dikenali sebagai perokok pasif. Bayangkan. Perokok pasif juga terdedah kepada risiko pelbagai penyakit kerana asap rokok mengandungi bahan kimia beracun seperti metanol, karbon monoksida dan juga amonia. Nampak tu? Kita yang nak merokok pun tapi dekat sama orang yang merokok, kita kena juga. Jadi apa kita perlu buat? Hindari orang yang merokok. Jangan merokok. Dan begitu kepada ibu bapa. Kalau ada abang kita yang merokok. Begitu kepada guru-guru. Kalau ada kawan-kawan kita yang merokok. Sekurang-kurangnya kita menyelamatkan dirinya dan juga diri kita. Okay, murid-murid. Hari ini tugasan kita senang. Tugasan kita sangat mudah. Muadib mau nampak ni yang warna merah ni dia cakap apa? Hasilkan poster ringkas tentang bahaya menjadi perokok pasif. Hasilkan poster ringkas tentang bahaya menjadi perokok pasif. Selepas murid-murid hasilkan semua ni, insya-Allah muadib mau murid-murid hantarkan kepada siapa? Kepada guru-guru yang mengajar pendidikan kesihatan. Bagi tahulah guru-guru, saya sudah buat ni poster ni. Gitu. Lawak tak guru? Lawak tak guru. Lawak tak cikgu? Cantik tak cikgu? Cute tak saya? Cute tak saya yang saya buat ni? Jadi bagi dengan guru kita untuk disemak. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sudah belajar berkaitan tentang bahaya merokok dan cegah sebelum padah. Kerana merokok ini mengandungi bahan-bahan kimia yang boleh menyebabkan kesihatan kita terjejas. Jadi segala persoalan boleh bertanya dengan guru-guru yang mengajar kamu ataupun bertanya dengan muadib. Boleh komen di ruangan YouTube muadib ni. Nanti kita akan kongsikan kepada murid-murid sekalian jawapan yang terbaik. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.